Rajah di bawah menunjukkan 7 titik dan garis lurus 2x sama dengan 8 tolak 3y pada suatu satah kartes dengan asalan sifar. Nyatakan semua titik yang memuaskan setiap ketaksamaan linear berikut. Jadi yang pertama dia bagi kita 2x tambah 3y lebih besar daripada 8, dan yang kedua dia bagi kita 8 tolak 3y lebih besar daripada 2x. Sebenarnya soalan ni bukanlah soalan kebat, tapi mungkin sebab ramai sangat student yang buat kesilapan, dinyatakan di sini sebagai kebat supaya student lebih alert lepas ni. Baiklah, sebenarnya kita ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah apabila y dalam ketaksamaan itu dinyatakan dalam sebutan positif. Okay? Apabila y dinyatakan dalam sebutan positif, maka hukum yang kita pakai adalah lebih besar bermaksud bahagian atas garis lurus, lebih kecil bermaksud bahagian bawah garis lurus. Itu kalau y dalam sebutan positif. Keadaan yang kedua pula adalah apabila y dalam ketaksamaan yang diberikan itu dinyatakan dalam sebutan negatif. Bila dalam sebutan negatif, lebih besar bermaksud bahagian bawah, lebih kecil bermaksud bahagian atas garis lurus. Dekat sini kita nampak seolah-olah berlakunya songsangan hukum di situ. Okey, benda ni lah yang student kena perhatikan betul-betul. Sebagai yang pertama yang dibagi 2x tambah 3y lebih besar daripada 8. Kamu cuma perlu tangkap sebutan y tu dengan dia punya ketaksamaan. Jadi di sini y kita adalah positif, iaitu positif 3y lebih besar. Memandangkan y itu positif dan dia kata lebih besar, jadi hukum yang kita pakai adalah lebih besar bermaksud bahagian atas garis lurus. Jadi titik-titik yang memuaskan keadaan yang pertama ini adalah titik T, titik P dan titik U. Seterusnya yang B, dia bagi kita y dalam sebutan negatif, iaitu negatif 3y lebih besar. Dia lebih besar, tetapi disebabkan y ni negatif, kena ingat lebih besar bermaksud bahagian bawah garis lurus. Okay? Jadi jawapan kita untuk yang B ini adalah titik R, titik S, titik Q. Itu sahaja. Tulis satu ketaksamaan linear yang diwakili oleh setiap rantau berlorik berikut. Pertama sekali kita tengok dia punya y sama ada dalam sebutan positif ataupun negatif. Jadi di sini untuk yang A ni dia bagi dalam sebutan positif. Bila y dalam sebutan positif, kita ikut hukum yang pertama tadi lah. Lebih besar maksudnya bahagian atas garis lurus, lebih kecil maksudnya bahagian bawah garis lurus. Dan untuk yang A ni dia lorikkan bahagian atas garis lurus. Jadi kita dah tahu dah y lebih besar. Cuma garis lurus yang dibagi ni adalah garis lurus yang padu. Yang padu maksudnya bukan putus-putus. Okey, jadi di sini kita kena tambahkan y lebih besar atau sama. Nampak tak, kita tambahkan perkataan atau sama. Jadi simbolnya macam ni, y lebih besar atau sama 3x tambah 2. Okey, ni jawapan kita. Untuk yang B, y dalam sebutan positif dan dilorikkan bahagian bawah. Okey, jadi y lebih kecil daripada 2x tolak 4. Okey, kali ni jangan buat y lebih kecil atau sama. Sebab apa? Garisan yang dia bagi ni adalah garisan putus-putus. Itu beza dia. Okay. Yang C, y dalam sebutan positif dan dilorikkan bahagian atas. Jadi jawapan kita akan jadi x tambah y lebih besar atau sama dengan negatif 1y. Ini kita kena tambahkan atau sama. Sebab apa? Garis lurus yang dibagi tu garis lurus yang padu. Untuk yang D, masih lagi y dalam sebutan positif dilorikkan bahagian bawah. Jadi jawapan kita akan jadi x tambah 3y lebih kecil daripada 5. Yang ni bukan garisan padu, jadi tak perlu buat atau sama. Okay. Untuk yang E, kali ni y dalam sebutan negatif dilorikkan bahagian bawah. Tapi kena ingat, y itu negatif. Maksudnya bila dilorikkan bahagian bawah, bukanlah lebih kecil, sebaliknya lebih besar. Hanya disebabkan y itu negatif. Jadi jawapan kita akan jadi 2x tolak 4y lebih besar daripada 7. Okey, sama juga, tidak perlu tambah atau sama sebab garisan yang dibagi adalah garisan putus-putus. Untuk yang F, y dia positif, dilorikkan bahagian atas. Ni macam biasa baliklah. Jadi 5y lebih besar daripada
3x. Untuk yang G, dia bagi kita garis lurus X sama dengan negatif 2. Okey. Yang ni garis lurus yang menegak. Okey. Yang selari dengan paksi Y. Jadi kita takkan ada bahagian atas atau bahagian bawah. Sebaliknya kita akan ada bahagian kanan atau bahagian kiri. Bahagian kanan merujuk kepada lebih besar. Bahagian kiri garis lurus merujuk kepada lebih kecil. Jadi di sini dilorikkan bahagian kiri. Jadi dia akan jadi X lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Kenapa atau sama? Sebab garis lurus tu garis lurus padu. Yang terakhir, dia bagi kita satu kawasan yang dilorikkan bahagian atas. Okey, cuma garis lurus ni yang mana? Garis lurus ni adalah paksi X itu sendiri. Jadi sebenarnya, apakah persamaan untuk paksi X ni? Okey, persamaan untuk paksi X sebenarnya adalah Y sama dengan sifar. Jadi memandangkan di lorik bahagian atas, jawapan kita akan jadi Y lebih besar atau sama dengan sifar. Itu saja.